Hai semua. Okey, hari ni saya nak masak masakan yang diajar oleh ibu saya, iaitu rendang ayam nogori. Okey. So bahan-bahan yang diperlukan adalah setengah ekor ayam yang dah dipotong, 3 batang serai, 1 inci kunyit hidup, 2 inci lengkuas, 2 cawan santan, 4 sudu besar kerisik, 1 sudu besar pes asam jawa, 1,5 cawan air, cili padi secukupnya, saya gunakan 10 biji, lepas tu blend, dan juga setengah sudu besar garam. Okey, jom kita start. So mula-mula potong kecil serai ni. Tak perlu potong terlalu halus ya, sebab nanti kita akan blendkan. Cukup sekadar kecil saja. Kemudian masukkan ke dalam blender. Okey, seterusnya potong kecil lengkuas. Okey, kemudian masukkan juga semuanya ke dalam blender. Okey, kunyit pula kita kikis dahulu untuk buangkan kulitnya. Kemudian potong juga kecil-kecil. Dan masukkan ke dalam blender. Kemudian masukkan sedikit air dan blendkan ke semua bahan-bahan tadi sampai hancur. Okey, tengok ni. So kalau nampak masih kasar macam ni, maknanya belum siap. So sambung blend lagi sikit, okey? Okey, so kita tengok sekarang ni. Tengok lagi sekali. Kalau dah nampak hancur halus macam ni, so maknanya dah okey lah. Okey, kemudian tuangkan santan ke dalam kuali. Kalau nak masak dalam periuk pun boleh, tapi saya prefer guna kuali sebab senang nak kacau. Kemudian masukkan pula cili padi yang dah di-blendkan tadi. Sepatutnya rendang negeri ni memang kena pedas lah. Tapi kalau atas faktor kesihatan, kita kena beringatlah dan berpada-pada. Kalau tak nanti merana badan. So pendek kata, ikut selera masing-masing. Kalau nak pedas boleh tambah, kalau tak nak pedas boleh kurangkan. Dan kemudian masukkan bahan-bahan yang dah di-blend tadi. Dan tuangkan pula secawan air. Okey, kacau perlahan-lahan supaya semuanya sebati lah. Okey, pastikan kacau je selalu supaya santan ni tak berketul. Okey, lebihan bahan-bahan kisar tadi kita campurkan sedikit air dan tuang saja ke dalam kuah santan ni. Okey, tak perlu membazir lah. Mana-mana yang lebih tu masukkan saja. Dan kalau kuah terlalu cair, tambahkan sedikit lagi santan. Okey? Okey, teruskan mengacau sampai cukup masak dan mendidih. Sebab kalau santan yang dah cukup masak, so kuah dia lagi tahan lama lah. Okey, tapi pastikan guna api yang kecil saja. Sederhana kecil supaya tak mudah hangus. Sebab kita akan masak ni agak lama nanti. Okey. Okey, sekarang kuah santan dah pun mendidih.
So seterusnya bolehlah kita masukkan ayam. Okay, kalau masak rendang guna ayam pencen pun proses dia sama je. Cuma kena rebuskan ayam pencen tu dulu sampai dia empuk. Sebab ayam pencen ni kan liat. So lebih kurang kalau nak rebus ayam pencen ni dalam sejam jugalah nak bagi dia empuk. So yang ni pula kita cuma kacau saja supaya sebati dan biarkan daging ayam tu serap santan ni dan bahan-bahan yang lain tu semua. Kemudian masukkan pula setengah sudu garam. Setengah sudu je tau. Assistant saya ni terlebih pula. So kalau termasin boleh adjust, tambah air dan gula. Kemudian masukkan pula kerisik. Kerisik ni dikira sebagai ejen perasa dan pemekat kuah lah. So kacau semuanya sehingga mesra dan sebati. Okey, kuah pun dah start mendidih, bau dia pun dah semerbak. So kalau ada daun kunyit, boleh hiriskan halus-halus dan masukkan. Selain pada daun kunyit, kita boleh juga guna daun limau purut. Aromanya memang akan naik lagi kalau kita gunakan daun kunyit atau daun limau purut. Tapi kalau tak ada pun tak ada masalah sebab yang ni pun dah kira basic dah. Okey, kemudian kita akan masak lagi kuah ni sampai dia sedikit kering. Jadi kita kena kecilkan api supaya kita tak nak dia hangus. Okey. So bila ayam dah empuk, akhirnya kita boleh masukkan paste asam jawa. Dan kacau lagi sehingga sebati. Kalau tak ada paste asam jawa, kita boleh guna asam jawa yang biasa tu, yang ada berketul dan biji tu. Rendam sekejap, lepas tu perah ambil jusnya. Selain pada tu, kita juga boleh gunakan asam keping. Ikutlah mana yang anda suka nak guna. Tapi yang pasti proses seterusnya ni memang makan masa lama sikit lah. So selalunya masa ni saya akan cedok sedikit kuahnya. Sebab kuah dia sedap kalau kita boleh makan dengan roti, makan dengan lempeng dan juga makan dengan roti canai. So ikutlah banyak mana kuah yang anda suka. Jadi cedok awal-awal sebab nanti dia akan kering. So seterusnya proses untuk masak kuah ni pekat dan mengering. Jadi kena kacau selalu sebab kita tak nak dia berkerak. So ini hasil dia selepas 1 jam. Lama juga ni. So kacau saja supaya tak melekat. Okey, ini pula selepas 1,5 jam. Nampak kan? Dia semakin memekat kat situ. So bila dah jadi macam ni, okeylah boleh tutup api dan sedia untuk dihidangkan. So inilah hasilnya. Sedap ni kalau dapat makan dengan lemang. Okey, tak sabar nak raya. Okey semua, selamat mencuba.